Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid, khususnya murid tahun 4. Dan Alhamdulillah hari ini kita sambungkan lagi kelas kita, itu kelas pendidikan kesihatan tahun 4. Dan untuk makluman semua murid, kita masih lagi dalam tajuk pengantunan seksual kanak-kanak. Dan untuk hari ini, kita akan sambungkan sikit lagi tajuk ini. Kita terus pergi kepada tajuk elak terpedaya, iaitu cikgu minta kamu terus buka buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan. Kita terus buka pada muka surat 91. Okey, untuk makluman kamu, pengantunan seksual kanak-kanak ini bermaksud, kita dah belajar sebelum ni kan, pengantunan itu, jadi untuk hari ni cikgu nak ulang kaji sikit lah, apa maksud pengantunan sebenarnya. Pengantunan ni sebenarnya asal daripada perkataan antun, antun kanak-kanak, iaitu sejenis aktiviti jenayah kadangkala melalui internet yang menjadikan kanak-kanak itu sebagai rakan dengan tujuan untuk memujuk mereka, itu kanak-kanak tadi, supaya menjalinkan hubungan seksual. Ini satu jenis jenayah ya. Antun kanak-kanak juga digunakan untuk mengumpan kanak-kanak di bawah umur untuk bersubahat dalam perniagaan haram seperti pemerdagangan kanak-kanak, pelacuran kanak-kanak, atau dalam terbitan pornografi kanak-kanak. Ini antun kanak-kanak ni, kita kena ingat ya, murid-murid kena ingat, adalah satu jenis jenayah, perbuatan yang salah ya, yang salah di sisi undang-undang. Okey, sebab kenapa? Sebab yang jadi mangsanya ialah kanak-kanak. Contohnya orang yang menggunakan kanak-kanak ini, orang yang terlibat dengan pengantunan kanak-kanak ini akan membawa kanak-kanak tersebut dalam pemerdagangan kanak-kanak. Contohnya diculik kanak-kanak, dia buat apa yang dia sukalah. Okey, itu. Okey, murid-murid semua. Okey, cikgu harap kamu dah buka buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan, iaitu muka surat 91, dan kita akan jumpa tajuk elak terpedaya. Jadi tajuk ini yang kita nak bincangkan hari ini. Okey, tajuk elak terpedaya. Baik, kita baca sama-sama. Cikgu Sufian menjelaskan beberapa contoh situasi pengantunan seksual kanak-kanak. Okey, ini ada nama ni cikgu Sufian nama dia. Okey, dah tengah-tengah tu, yang pakai tie tu. Okey, baik. Dalam tajuk ni kita akan bincang macam mana situasi pengantunan kanak-kanak tu boleh berlaku. Okey, pertama sekali kita tengok dalam gambar tu, dalam gambar bulatan tu kan, nampak ke dalam buku teks tu ada seorang perempuan yang lebih dewasa dengan seorang kanak-kanak lelaki yang pakai t-shirt yang warna kuning tu. Okey, baik, pengantunan kanak-kanak itu boleh berlaku. Situasi dia yang pertama sekali yang diberi contoh dalam buku teks ni, orang yang nak melakukan jenayah pengantunan ni, dia mencari peluang bersendian dengan kamu. Dia cari peluang untuk bersama-sama dia dengan kamu je, tak ada orang lain. Sebab bila kamu bersendirian dengan dia, maknanya peluang untuk dia mengumpan kamu itu lebih mudah. Dia cari suasana yang tempat tak ada orang, dan dia ambil peluang untuk bersama-sama kamu je, tak ada orang lain, kamu dengan dia je. Jadi bila kamu hanya dengan dia ada peluang untuk mengumpan kamu, untuk dijadikan kamu sebagai mangsa pengantunan. Okey, faham Baik. Kita tengok yang kedua. Yang kedua yang dalam gambar bulat tu,
seorang kanak-kanak perempuan yang sedang bawa beg sekolah dia tu. Okey. Seorang yang nak lakukan jenayah antun ni, pengantunan ni, dia ni cuba memujuk mangsa dia, iaitu kanak-kanak tadi, supaya berjumpa tanpa pengetahuan sesiapa. Dia nak jumpa kita, tapi dia tak nak orang lain tahu. Bila dah berlaku macam tu, tambah-tambah pula orang tersebut yang kamu tak kenal, kita kena cerdik lah. Ini mesti ada sesuatu yang ada niat yang tak baik. Kalau jadi bila kamu dalam situasi itu, kamu kena elakkan, kamu kena lari daripada situasi itu. Pandailah kamu cepat-cepat balik rumah ke, ataupun bagi tahu ibu dan ayah kamu ke, yang mana ada orang nak jumpa kamu tanpa pengetahuan sesiapa. Okey? Baik, faham Okey, kita terus pada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ni, seorang kanak-kanak perempuan yang sedang pegang apa tu? Device apa tu? Dia pakai tablet kan? Contohnya handphone dia ke apa ke, smartphone ke. Dia ni selalu dapat video-video yang kurang selesa bagi kamu. Jadi seorang yang melakukan jenayah antun ni, jenayah pengantunan seksual kanak-kanak ni, dia ni selalu suka hantar video ataupun pesanan ringkas, mesej WhatsApp yang menyebabkan kamu rasa tidak selesa dengannya. Kamu faham kan video apa kan? Mesti dah video-video yang tak elok, yang kurang manis, yang kurang sopan. Okey. Lepas tu dia hantar pesanan ringkas atau WhatsApp ke ayat-ayat yang boleh menakutkan kamu. Yang rasa kamu boleh terancam dengannya. Okey, bila kamu dapat, kamu termasuk dalam situasi ini, cepat-cepatlah kamu bagi tahu orang yang sepatutnya. Contohnya ibu bapa kamu, guru kamu dan orang-orang yang boleh dipercayai. Baik, seterusnya kita tengok gambar yang seorang lelaki dewasa yang depan laptop dia tu. Okey. Dalam gambar tu dia gambarkan bahawa yang orang dewasa itu adalah seorang penjenayah, penjenayah antun, seorang yang terlibat dengan pengantunan seksual kanak-kanak. Dia orang ni, penjenayah ni, dia akan cuba nak dapatkan maklumat peribadi kita. Dia nak tahu kita, nama penuh kita siapa, tinggal dekat mana, sekolah dekat mana, tempat mana yang kita selalu pergi. Tempat yang senang nak cari maklumat kita satu je. Yang paling senang dapat maklumat kita, maklumat peribadi kita dalam Facebook. Sebab itulah dalam Facebook kita, kalau boleh data peribadi kita tu jangan terlalu detail. Contohlah kamu dalam Facebook kan biasa kan dia nak kita nama betul kan, dia nak kita tinggal dekat mana, belajar dekat mana, pernah belajar dekat mana dan selalu pergi dekat mana-mana. Okey, yang tu maklumat tu semua jangan didetailkan sangat. Contohnya kalau dia minta kita tinggal dekat mana, kalau kita dekat Selangor, contohnya kita dekat Kepong, tak payah dah bagi detail, tinggal Kepong, jalan sekian. Membadai hanya letak negeri saja, Selangor ke, KL ke kan. Ataupun dia minta nama penuh kita kan, nama lengkap, belajar dekat mana dia minta. Maklumat-maklumat tu semua jangan terlalu detail, sebab itu semua adalah maklumat peribadi kita yang perlu kita jaga, tak boleh dedahkan kepada orang lain, sebab maklumat tu semua adalah maklumat penting yang boleh mengancam keselamatan kita kalau maklumat tersebut bocor kepada orang-orang yang nak melakukan jenayah terhadap kita sendiri. Okey, seterusnya kita tengok gambar yang paling bawah tu. Okey, seorang dewasa dia pegang hadiah. Dia bagi dekat seorang kanak-kanak perempuan. Okey, baik. Di sini seorang penjenayah antun ni, seorang penjenayah pengantunan seksual kanak-kanak ni, dia ni suka mengumpan mangsa dia. Dia gunakan hadiah, dia gunakan pujukan. Okey, kalau dalam gambar ni
seorang itu memberikan hadiah, pelbagai hadiah, layanan istimewa serta pujian kepada kamu. Tiba-tiba datang orang yang tak kenal, cakap adik, dia abang bagi. Bagi kenapa tak tahu, kan kita pun tak kenal dia bagi. Sebenarnya kemungkinan besar dia ini adalah seorang penjenayah antun kanak-kanak, penjenayah pengantunan seksual kanak-kanak. Kita kena hati-hati. Okey, baik. Akhir sekali dalam gambar ni, seorang penjenayah antun kanak-kanak ni, seorang penjenayah pengantunan seksual kanak-kanak ni, dia ni suka menyentuh bahagian tubuh kamu. Datang orang tak kenal, pegang kita, sentuh kita, pertama sekali tempat-tempat yang sensitif. Okey, yang ni kalau berlaku dekat kita, berlaku dekat kamu, cepat-cepat bagi tahu ibu bapa kamu atau guru-guru kamu ataupun orang-orang yang kamu percayai. Okey, yang mana kamu ni pernah dipegang oleh orang lain yang kamu tidak kenal. Kita khawatir, kita risau jikalau orang tu berniat yang tidak baik. Okey, akhir sekali, tajuk hari ni pendek saja. Cikgu pun tak ambil masa yang banyak untuk terangkan sebab kita belajar tajuk ni pendek. Okey, last sekali kita bincangkan. Dari situ ada soalan kebat tu, tidak kita bincangkan. Okey, tengok dalam kotak warna pink tu. Kalau kamu perasan di bawah sekali tu ada satu kotak warna pink tu, dia ada latihan untuk kita kat situ. Okey, kita baca sama-sama. Ramalkan perkara yang berlaku sekiranya kamu terjebak dan terpedaya dengan pengantunan seksual kanak-kanak. Apa yang akan berlaku pada kita kalau kita ni berada dalam situasi yang kita sebutkan tadi? Apa yang akan berlaku pada kita? Mungkinkah kita ni akan jadi mangsa penculikan ataupun mangsa pemerdagangan kanak-kanak yang kita bincangkan tadi kan? Kemungkinan besar kita akan masuk dalam jadi mangsa diorang ni yang tentang jenayah-jenayah yang cikgu sebutkan di awal kelas tadi. Okey, jadi untuk tajuk ni tugasannya nanti cikgu cerita dekat slide yang baru, slide yang lain yang cikgu akan tunjuk sebentar tadi, sebentar lagi. Okey, baik. Okey, murid-murid semua, kita santai saja hari ini. Okey, baik. Untuk tugasan kamu minggu ni senang saja, tak banyak. Okey, salin semua fakta berkenaan dengan antara situasi pengantunan seksual kanak-kanak ke dalam buku tulis pendidikan kesihatan kamu. Okey, kamu salin tadi yang kita bincang beberapa perkara tadi, situasi-situasi pengantunan seksual kanak-kanak tadi. Kamu salin semua ke dalam buku tulis pendidikan kesihatan tahun 4. Itu saja untuk minggu ni. Kita belajar ni tak payah nak stres-stres, dan cikgu harap kamu berada dekat rumah ni jaga kesihatan. Kalau tak perlu keluar rumah jangan keluar. Sekarang ni COVID-19 masih lagi banyak kes, jadi cikgu harap kamu dengan keluarga kamu dapat berada dalam rumah lah. Kalau tak perlu keluar keluar ke mana-mana, kalau rasa tak penting tak payah, jangan sekali-kali keluar rumah. Baik, kita jaga kita. Mudah-mudahan COVID-19 ni akan hilang daripada negara kita dan seluruh dunia. Kita doakan sama-sama. Okey, jadi sebelum cikgu tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu ucapkan tahniah kepada semua murid kerana sudi menonton video ni daripada awal hingga akhir. Okey, jadi cikgu sudahi kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi. Okey. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk memudahkan kamu mengikuti kelas-kelas saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.